Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dipertemukan kembali untuk kita menyambung pembelajaran kita dalam subjek sejarah. Okey, pada sesi pembelajaran kali ini Ustaz akan menerangkan kepada kamu semua tentang sumber sejarah. Okey, tanpa kita membuang masa lagi, apakah itu sumber sejarah? Okey, sumber sejarah berfungsi memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Okey, dalam erti kata lainnya, kita boleh kata yang sumber sejarah ini berfungsi sebagai bukti ataupun sumber rujukan untuk kita atas kajian tentang sesuatu perkara yang telah berlaku pada masa lalu. Okey, terdapat dua sumber sejarah iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Kita terus masuk kepada sumber primer. Okey, sumber primer ini juga dikenali sebagai sumber pertama. Kena ingat tu, sumber primer adalah sumber pertama. Okey, yang seterusnya, ianya berada dalam bentuk asal dan belum diolah. Okey, kita boleh kata sumber primer ini masih di dalam keadaan asalnya dan masih belum diolah ataupun tidak lagi diubah suai. Okey, antara contoh-contoh sumber primer adalah fosil, artifak, manuskrip dan dokumen rasmi. Okey, kita terus masuk pada fosil. Okey, apakah itu fosil? Fosil ialah tinggalan manusia, tumbuhan atau haiwan yang terawet. Okey, boleh tengok gambar yang Ustaz dah sediakan kat atas. Okey, ini adalah contoh penemuan fosil di mana ada tulang temulang haiwan dan juga manusia yang ditemui. Okey, ini adalah contoh fosil di mana ianya masih di dalam keadaan yang asal dan belum diolah ataupun diubah suai. Okey, yang seterusnya adalah artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit siling. Okey, di mana artifak ini ialah hasil daripada buatan manusia itu. Okey, contohnya gambar duit siling. Okey, manusia menghasilkan duit siling. Okey, itu adalah contoh duit siling pada masa dahulu dan duit siling pada masa kini. Okey, boleh tengok perbezaannya. Dan juga ada artifak lain contohnya seperti tembikar. Tembikar ada pinggan, mangkuk dan sebagainya yang telah diciptakan manusia pada masa lalu dan ianya sekaligus dipanggil artifak. Okey, yang ketiga ialah manuskrip. Manuskrip ini adalah naskah tulisan tangan seperti Hikayat Hantuah dan juga Sulalatus Salatin di mana ianya ditulis pada masa lalu. Okey, menggunakan tulisan tangan penulis itu sendiri. Okey, boleh tengok gambar yang Ustaz dah sediakan kat atas ialah naskah tulisan tangan tentang Hikayat Hantuah dan juga Sulalatus Salatin yang mana sehingga kini masih dijaga dengan baik bagi tujuan rujukan dan juga bagi tujuan kajian ke atas peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Okey, yang terakhir ialah dokumen rasmi. Okey, dokumen rasmi ini ialah catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, contohnya macam gambar yang saya dah sediakan ialah Report of the Federation of Malaya Constitutional Commission. Okay, ini adalah catatan tentang sesuatu peristiwa ataupun sesuatu perundangan yang telah ditulis pada masa lalu di mana ianya merupakan dokumen rasmi ke atas negara kita. Okay. Ini adalah dokumen rasmi, ianya berbeza dengan manuskrip tadi sebab manuskrip tadi merupakan naskah tulisan tangan pada masa lalu. Manakala dokumen rasmi ini pula adalah hasil daripada sesuatu peristiwa yang telah dicatatkan ke dalam sesebuah dokumen. Ini adalah untuk bertujuan sebagai rujukan juga kepada kita untuk kita mengkaji sesebuah perundangan itu ataupun sesebuah perlembagaan itu ataupun sesebuah kes yang telah berlaku pada masa lalu. Okey, dan seterusnya kita akan terus masuk kepada sumber sekunder. Okey, sumber sekunder juga dikenali sebagai sumber yang kedua. Okey, kena ingat sumber primer adalah sumber yang pertama, manakala sumber sekunder ialah sumber yang kedua. Okey, sumber sekunder ini ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Okey, di mana sumber sekunder ini adalah penulisan yang kita hasilkan daripada
sumber yang asalnya kita hasilkan kembali dari dengan merujuk kepada sumber asalnya. Okey, contohnya ialah buku, majalah, risalah dan juga akhbar. Okay, kita terus masuk kepada buku dan juga majalah. Okay, buku yang macam biasalah, kita dah biasa maklum, kita sedia maklum di mana buku ialah penulisan pada masa kini ataupun masa lalu pun ada penulisan tentang buku, tetapi ianya ataupun tajuk ataupun idea yang diceritakan di dalam buku tersebut dia ambil daripada tulisan tangan yang pada masa dahulu, dihasilkan semula untuk kita mengkaji ataupun kita mengenali atau meneliti sesebuah peristiwa sejarah tersebut. Okey, majalah pula ialah sama seperti buku, cuma ianya diterbitkan secara umum. Okay, maksudnya ini diterbitkan secara umum. Kalau kita buka majalah, contohnya majalah Nur, dalam itu terdapat cerita tentang rumah tangga, ikon fashion dan sebagainya. Okay, itu adalah buku dan juga majalah. Dan kita masuk pada akhbar dan juga risalah. Okay, akhbar ni macam biasalah surat khabar. Okay, macam gambar yang saya sediakan itu ialah surat khabar pada masa dahulu, yang mana Our New Malaya tajuknya, tentang Malaysia yang baru, Malaya yang baru, tanah Melayu yang baru. Okey, dan juga risalah ialah contohnya risalah ni kita pergi kata macam kita pergi ke sesuatu tempat. Contohnya macam Ustaz dah sediakan kat atas adalah tentang perniagaan dan juga tentang program menderma darah. Okey, itu adalah risalah ataupun kita panggil flyers untuk kita. Ini sebagai sumber kedua kita untuk kita merujuk kepada sesuatu peristiwa itu. Contohnya program derma darah itu, okey, apa rujukannya, apa bukti ada program tersebut, kita boleh tunjukkan risalah ini. Macam surat khabar itu juga, okey, apa bukti adanya perlembagaan itu, apa bukti kewujudan tanah Melayu yang baru itu, di mana berlakunya perubahan dalam pemerintahan. Okay, kita boleh rujuk terus kepada akhbar tersebut. Okey, dan itu saja untuk pada pembelajaran kita pada kali ini. Dan alhamdulillah, kesimpulannya, yang pertama kita dah belajar tentang fungsi sumber sejarah ini. Okey, fungsinya tadi adalah untuk memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okey, bermakna ianya sebagai bahan bukti ataupun rujukan untuk kita ke atas sesuatu peristiwa yang telah berlaku pada masa lalu. Okey, jenis sumber sejarah ada dua. Kena ingat, sumber sekunder, sumber primer dulu, baru sumber sekunder. Okey, sumber primer adalah sumber yang pertama di mana ada 4 di bawahnya, iaitu yang pertama fosil, yang kedua artifak, yang ketiga manuskrip dan yang keempat dokumen rasmi. Manakala sumber sekunder juga ada 4 di bawahnya, iaitu buku, majalah, akhbar dan juga risalah. Okey, kena ingat itu semua. Dan apakah kepentingan sumber sejarah ini? Ianya sangat penting kerana sumber sejarah ini adalah sebagai bukti ataupun sebagai rujukan kita untuk kita memahami berlakunya sesuatu peristiwa sejarah itu. Okey, apakah sebab musabab berlakunya ataupun apakah bukti betul ke peristiwa itu telah berlaku. Okey, maknanya sumber-sumber sejarah ini adalah sebagai rujukan kita untuk kita tahu kalau contohnya peperangan yang telah berlaku pada masa dahulu ataupun kemerdekaan tanah Melayu, kita boleh terus rujuk kepada akhbar ataupun kita boleh rujuk kepada apa lagi, manuskrip dan sebagainya, dokumen rasmi dan sebagainya, sebagai panduan kita bahawa peristiwa tersebut benar-benar berlaku pada masa dahulu. Okey, sekian saja pada kali ini dan insya-Allah Ustaz akan sediakan latihan. Nanti Ustaz akan berikan kepada kamu semua dan semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran kita yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.